Yang ni untuk kaki. Ada pakai. Okay Bin, kita pakai harness semua ni dengan tali-tali ni. Pertama tujuannya kalau kita bergerak dalam hutan ni, kemungkinan kita akan lalu kawasan yang kita pun tak tahu. Mungkin ada halangan, halangan berkaitan dengan geografi muka bumi. Jadi alat ni adalah satu bentuk persediaan kita. Dan insyaAllah mudah-mudahan kita punya perjalanan kali ni selamat insyaAllah. InsyaAllah. Okey Min, aku ingat untuk hari ni, untuk aktiviti kita lah, kita akan buat makan steak ataupun penempatan dekat sini. Sebab kalau kita tengok keadaan kawasan sini, pertamanya ada sumber air. Di mana sumber air ni pula kita nampak tak ada bunyi aliran air. Jadi di sini dah bantu support kita untuk segi keselamatan. Sebab terutamanya pada waktu malam, tak ada bunyi aliran air dan kita boleh dengar sebarang bunyi pergerakan dalam hutan pada waktu malam yang mara ke arah marketing kita. Jadi insyaAllah kita akan buat kat sini pendapatan. Kemudian kita akan kerjasama untuk bersihkan kawasan ni yang sekitar. Kemudian kita akan cari kayu untuk buat pendapatan ataupun buat makan steak. Laju ya. Okay, Min, ini laluan untuk kita akan guna untuk turun ke sungai. Kalau malam-malam ni kita sakit perut ke apa benda ke, inilah dia. Jadi tempat ni kita bersihkan dengan sebab yang mungkin supaya kalau kita nak turun tak ada ancaman macam ular ke. Jadi kita bersihkan lawa-lawa. Okey, so kita orang akan mendirikan markas kita orang kat sini lah. Tempat ni kita dah bersihkan. Dan di sebelah ni kita ada sumber airnya. Alright. Jadi jom kita dirikan kita punya penempatan dulu. So kita bermalam di sini kita guna ni Ini dipanggil hemok pacak. Okey, sekarang kita akan set up hemok pacak ni. Okey, jadi jom.
Okey, Assalamualaikum dan juga salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sekarang apa yang korang nampak di sebelah kanan aku dan juga di sebelah kiri aku adalah kemah ataupun tent ataupun bahasa tentera disebut sebagai marker stack. Di mana ini adalah tempat aku dan sahabat aku untuk bermalam pada malam ni. Jadi di sini aku nak terangkan kepada korang. Okey, kalau korang nampak pada tent ni di sebelah kanan dan juga sebelah kiri, nampak macam sama tapi terdapat perbezaan. Jadi sekarang aku akan terangkan apa yang berbeza yang terdapat pada tent ni. Okey, yang pertama, kita tengok dalam tent ni, pada bahagian tent ni adalah kedudukan yang sangat tinggi daripada paras bumi. Yang kedua, di sebelah kiri aku. Okey, ini adalah tent aku yang aku akan gunakan untuk bermalam pada waktu malam ni. Di mana fizikal keadaan tent ni adalah sangat rendah. Dan ketiga pun adalah sekadar bawah daripada paras kepala lutut. Okey, jadi di sini aku nak menerangkan apakah perbezaan dan juga kekurangan serta kelebihan. Okey, untuk maklumat, kalau dalam hutan kita berkemah secara solo, untuk buat perkemahan yang rendah macam ni tidak disarankan. Sebab ini lebih kepada cara tentera. Kalau dalam perang, tentera memang akan gunakan cara perkemahan yang agak rendah. Supaya anda kata kalau sedang baring, kemudian kalau berlakunya serangan ataupun ambush, di mana dalam keadaan baring berlakunya ambush ataupun serangan, terus bangun, capai senjata dalam keadaan kaki masih lagi boleh mencapai kedudukan muka bumi. Jadi bila mana berlakunya serangan, ambil senjata untuk balas balik serangan, kaki berpijak pada bumi dan tak akan jatuh. Jadi kemah ini adalah jenis yang diadaptasikan dalam suasana ataupun dalam situasi perang. Okey, yang kedua, ini adalah kemah yang aku galakkan untuk kita buat bila mana kita berkemah dalam hutan secara solo. Di mana kalau korang nampak keadaan fizikal pada kemah ni adalah antara hammock pacak yang telah dipasang untuk baring dengan lantai adalah sangat tinggi. Tapi kalau dapat buat kemah yang lebih tinggi adalah lebih baik dan juga lebih bagus. Tapi sebabkan memandangkan pada hari ini aku berkemah ataupun bermalam dalam hutan secara bukan individu tapi secara berdua. Jadi aku buat bentuk perkemahan dengan rakan aku Tuan Man Amin. Satunya adalah tinggi dan satu adalah rendah. Di mana ini adalah kemah yang agak sesuai untuk dibuat cara solo dalam hutan. Sebab apabila kita buat cara macam ni, sekurang-kurangnya boleh mengurangkan risiko ancaman, terutamanya pada waktu malam. Contohnya seperti ancaman reptil berbisa seperti ular. Ular ada banyak jenis dalam hutan seperti ular kapak, kemudian ular sawa. Di mana ular kapak adalah daripada kalangan bisa membunuh seperti bisa jenis haemotoxin. Di mana bisa haemotoxin adalah bisa jenis racun darah. Di mana racun darah adalah jenis bisa yang akan memusnahkan segala sel darah dalam tubuh badan kita. Jadi kalau dipatuk, darah kita tak akan berhenti untuk mengalir. Jadi jenis ni adalah aku rasakan agak sesuai. Okey, jadi aku menyarankan kalau korang nak berkemah dalam hutan secara solo, lebih baik buat kemah tinggi daripada paras bumi. Kalau dapat buat kemah tergantung lagi tinggi, lagi bagus. Jadi sepatutnya aku akan bersedia dengan rakan aku untuk menghadapi waktu malam dalam hutan. Di mana kali ini aku berdua dengan dia akan menikmati suasana malam dalam hutan. Jadi untuk maklumat korang juga, ini memang hutan tapi masih lagi tidak masuk terlalu dalam. Dan di sebelah aku ni, sebelah kanan ni adalah bahagian sungai. Di mana sebelah sana adalah bahagian hutan tebal. Dan aku akan redah esok bersama dengan rakan aku terus ke dalam. Dan perjalanan untuk ke dalam masih lagi tidak diketahui. Cuma hari ini aku dan rakan aku pilih kawasan ni untuk berkemah di sini. Sementara untuk menunggu hari esok sebab memandangkan masa dah pun semakin suntuk, dan pilih lokasi awal pada hari ini untuk bermalam di sini. Dan insya-Allah perjalanan akan disambung ataupun bermula pada hari esok, insya-Allah. Okey, so menu malam ni kita makan sardin je Ada yang sangat sedap. Okey, sekarang ni hari kalau lihat hari dah nak hujan dah. Jadi kita orang tak boleh lekarkan telefon lah. Jadi tak boleh lekarkan kamera. Jadi saya nak bantu sahabat saya ni untuk masak lah. Okey, jadi kita jumpa selepas makan. 私たちは、これはサレになりますね。これは美味しいやからな。 Apa tu? Hari ni kita makan sardin sebab sardin sedap. これはかすみということだよ。
Aku tahu bahasa Jepun masa makan aku tahu satu ya. Apa? Itadakimasu. Itu kalau jom sini makan-makan. Ah, Itadakimasu. okey. Nampak? Tuan jejak rimba ni tegas-tegas dia pun dia tegas tapi dia baik hati ya. Masa enjoy kita enjoy. Enjoy. Alright. Nikmat. Nikmat sardin dalam hutan. Sana menyelerakan nak. Sedap. Oishi kappa. Oh lama. Sedap sangat. Makan macam ni dalam hutan walaupun simple tapi ada selera tu. Nikmat. Nikmat dia lain macam. Dan yang paling best kopi. Kopi cap kapal api. Kopi tanpa gula. Tapi masalah gula tak bawa. Okey, selesai makan dah. So sekarang buat apa? Nampak sungai kat depan ni takkan tengok je kan. Jadi kita mandi dulu, belanja sikit view. Tu dia. Sungai dia kalau tengok hijau hijau. Oh tu dia. Alright. Air dia hijau Yang hijau ni nampak dalam ni. Nampak dalam. Alright. Okey, kita ke hulu sikit. Nampak sungai dia Oh. Cantik air dia. Okey, so sekarang dah dekat-dekat waktu maghrib jugalah, dekat-dekat senja. Alright. Jadi ni campfire kita orang. Alright. Jadi malam ni tak ada aktiviti lah, kita hanya berehat lah. Okey. Sekarang ni dah masuk waktu malam. Jadi mungkin aktiviti malam tak ada kot, kita hanya berehat kat sini lah sebab siang dah penat. Jadi saya nak kongsikan sikit Saya nak kongsikan sikit lampu, kaedah lampu yang saya selalu guna Okey. Ini adalah torchlight. Tengok Okey, cahaya dia kalau tengok cuba fokus bawah ni. Okey, dia hanya setempat je lah. Jadi kebiasaannya kalau saya ke hutan saya gunakan ni. Plastik putih ke macam sekarang ni saya gunakan glove lah, glove tangan sebab kebetulan glove getah ni ada dalam beg saya. Jadi bila saya on, nampak tak? Dia punya lampu dia, terang dia semua 360 darjah. Atas ada cahaya, bawah ada cahaya, kiri kanan depan belakang. Glove. Selain pada glove, boleh guna je apa-apa benda pun. Plastik putih, kain pun boleh. Tapi sebaik kain agak merugikan sikit sebab bila kita letak kain dia tebal, dia akan filter cahaya kita. Jadi cahaya kita tak berapa terang. Jadi bila kita nak terang, kita terpaksa pakai kecerahan yang maksimum. Jadi membazir bateri lah. Okey, jadi itu je perkongsian untuk malam ni. Alright. So ni adalah keadaan waktu malam. Ni api. Di sini saya letakkan lampu. Okey, lampu saya letak jauhkan sikit daripada tempat tidur pasal lampu ni dia akan mengundang serangga. Jadi bila dia akan mengundang serangga, tak secara langsung serangga tu akan pergi dekat kita juga Jadi bila kita letak lampu ni berdekatan dengan asap, serangga tu pun dia akan pergi ke situ, dia akan menjauh balik Okey. Ni tempat suasana malam. Okey, suasana malam. Ni sahabat saya di sini tempatnya. Jejak rimba, gelap lah tak nampak apa kan. Ni saya punya. Okey, kalau lihat di sini, okey, sahabat saya dipasang satu lampu. Dan kalau lihat lampu dia ni menghadap ke arah sungai. Okey, menghadap ke arah sungai. Bukan menghadap ke campsite, tapi ke arah sungai. Okey, tujuannya untuk kita nak pastikan kalau ada apa-apa yang datang kemari, kita boleh nampak dulu, kita boleh sedar. Okey, ni sebagai tips lah, tips daripada sahabat saya.
nak rehat, nak tidur dah. Dan keseronokan tidur style hemok pacak ni, dia punya keselesaan dia memang A memang A. Jauh beza dengan kemah, jauh beza dengan hemok gantung. Jadi, so nak tidur dah. Dan ni pisau, jangan lupa standby apa-apa hal, kita terus tarik ya. Jadi jumpa lagi. Assalamualaikum. Tidur dulu. Allahu Akbar. Selesai. Ni sahabat sebelah saya ni, dia boleh kejut saya pula. Dia ajak pergi tengok hantu. Kalau korang pergi tak? Saya pilih untuk tak pergilah. Jomlah pergi tengok. Apa nak takut? Kau pergi seorang. Mana tahu ada rezeki dapat tengok pocong ke pontianak dalam hutan ni. Rezeki. Tapi kita jangan seru. Kita duduk dekat tepi bukit, kita lepak je. Dia nak datang, itu dia punya pasal. Pasal dunia ni kita sama-sama kongsi alam. Dia tak ada kuasa pun. Sama-sama makhluk. Nampak? Jom. Dia beri lah ajak saya pergi tengok hantu ni. Kau pergilah seorang. Baik aku tidur. Orang tak best lah. So kalau paranormal, yang pencari paranormal tu, kalau betul berani ikut dia pergi cari hantu. Ni betul-betul punya bukan main-main. Aku nak tidur, jangan kacau.